Salam sejahtera doktor. Nama saya Santia Anam Perempuan Rahman. Hari ini saya ingin membentangkan tentang apakah itu biological asset valuation. Saya adalah wakil daripada kumpulan kami. So seterusnya saya akan introduce ahli member Ahmad Nurul Usni, Muhammad Fadli, Muhammad Zahid, saya Santia and Umi Najihah. Seterusnya, apakah itu biological asset valuation? Okey, kebanyakan ramai ingat sebagai property valuer hanya boleh value property saja. Tetapi kita boleh value selain daripada property, iaitu tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. So, biological adalah termasuk haiwan. Sebagai contohnya, lembu, kandang ayam, kandang itik, kandang kambing. Itu adalah haiwan. Contoh, kalau kita nak value tumbuh-tumbuhan, contohnya kita boleh value kelapa sawit, durian, soya bean dan seterusnya. Kita melihat apakah konsep bagi biological asset valuation. Di bawah standard valuation, Malaysian Valuation Standard menyatakan bahawa biological asset must typically be valued at fair value. Maksudnya, kita kena value dengan fair value. Kena tolak daripada cost of sale. Apakah objektif? Kita kena create rules of accounting for agriculture activities. Contohnya, agriculture adalah tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Kalau agriculture dia adalah boleh tumbuh-tumbuhan bagi soya bean plant ataupun pokok pisang, kelapa sawit dan sebagainya. Apakah skop dia? Skop adalah untuk bearer plants. Plants yang sebelum harvest. Kalau dia harvest, dia bukan under kategori biological, dia adalah agriculture. So, kita kena tahu apakah itu biological asset valuation dengan agriculture. Apakah case study bagi biological asset valuation? Okey, grup kami adalah pilih value untuk kandang ayam yang terdapat di Ijok, Kuala Selangor. Okey. Ini grant saya akan menerangkan tentang title search. Kita ada conduct title search. So title number adalah grant 35311. Lot number bagi subject property kita adalah 559. Daerah Kuala Selangor, state adalah Selangor Darul Ehsan. Okey, keluasan land area dia adalah 13.753 hektar. Kalau kita convert, dia adalah 34 ekar. Register proprietor. Okey, pemilik tanah adalah Lei Hong Farm Senderan Berhad. Okey, owner bagi kandang ayam ini adalah Lei Hong Farm dan pegangan dia adalah freehold. Dia adalah kekal, bukannya leasehold, dan express condition adalah ternakan darat. Okey, seterusnya dalam slide ini saya ada sertakan beberapa gambar bagi case study group kami, iaitu chicken house ataupun kita boleh sebut sebagai chicken coop. Okey, gambar rajak kedua, dia adalah view of grower sheds. Okey, dalam slide ini gambar raja yang pertama menunjukkan view of evergreen organic fertilizer building, iaitu adalah baja-baja, tempat untuk proses baja, dan keduanya adalah view of office atau dengan X-store building. Di sini adalah office, kerja-kerja documentation, apa-apa administration work, semua urusan adalah dekat sini sebab office adalah di sini. Dan X-store building, telur-telur ayam semua diorang menyimpan dekat store sini.
Okey, seterusnya location of subject property. Okey, subject property kita terletak di Icok, iaitu Kuala Selangor. Dia approximately lebih kurang 40 km daripada northwest of the Kuala Lumpur City Centre, and dia adalah in front on to the eastern side of Laterite Road. Okey, dan 20 mile post Jalan Sungai Buloh, Kuala Selangor, Icok. Okay, accessibility road dia adalah from the Kuala Selangor Town Centre via Kuala Selangor Sungai Buloh. Truck road turns into west onto Metal Road, which can lead to Puncak Alam Development. Then kita boleh continue via Arterial Road leading to where the subject property is situated. Okay, method of valuation. Okay, kaedah yang kami digunakan adalah income method untuk mendapatkan value bagi kandang ayam bagi case study kami. So, macam mana kita cara untuk dapatkan market value adalah, first of all, daripada discounted cash flow, termasuk development cost, maintenance cost and management cost in order to calculate untuk total operational cost. Seterusnya, the net income kita kena tolak dengan total operational expenses, iaitu kos-kos operasi dengan gross revenue daripada hasil. So the discounted net income will yield the net present value untuk dapatkan nilai masa kini, dan net present value adalah equals to market value. Maksudnya NPV equals to market value. Seterusnya, exhibit 1, saya ada attach calculation untuk dapatkan market value. Maaf doktor, sebab saya tidak dapat attach dengan jelas sebab calculation ini terlalu luas. Saya buat dalam Excel sheet dan saya ada sertakan dalam report. So sini saya just attach dalam PowerPoint untuk nak bagi tahu kaedah apa yang group kami guna untuk dapatkan market value. Seperti saya sebut dalam previous report, kita guna kaedah income. So kita buat kita guna cash project discounted cash flow. So saya akan sebut berapakah nilai yang kita dapat untuk market value. Okay, market value adalah RM100,686.57. Detail asset ialah untuk kualiti sejarah, seni grafik, seni, saintifik, teknologi dan geofizik ataupun alam sekitar yang dipegang dan dikekalkan terutamanya untuk menyumbang kepada pengetahuan dan budaya dalam sebuah negara itu. Dan juga yang menyumbang dalam dari segi kita punya kita punya pelancongan, dari segi pelancongan itu untuk menarik pelancong, kita mengekalkan sebuah bangunan ataupun sejarah yang terdapat dalam negara kita. Okey, dan diambil kira sebagai kategori yang berbeza kerana nilai dirinya tidak mungkin dapat dilihat sepenuhnya dalam nilai ataupun harta keuangan. Okey, lagi satu, aset warisan mungkin menanggung kos yang tinggi untuk mengekalkan dan hayatnya mungkin diukur dalam ratusan tahun. British Valuation, untuk case study ni kami telah memilih KTM, iaitu kereta api Tanah Melayu. Okey, di mana kereta api Tanah Melayu dia terletak di Jalan Sultan Hishamuddin, Kuala Lumpur, KL. Okey, dan kereta api Tanah Melayu juga dipegang dan dimiliki oleh federal government, iaitu kerajaan persekutuan. Dan juga KTM mengandungi 3 platform yang mempunyai 3 tingkat, iaitu mempunyai 4 landasan kereta api yang terdiri daripada 2 platform CC, platform pertama dan keempat. Dan kaedah nilai yang kita gunakan adalah kaedah kos perjalanan, iaitu travel cost method. Dalam kaedah kos perjalanan adalah satu pendekatan bagi menganggarkan permintaan terhadap suatu tempat rekreasi atau tempat sejarah dengan menggunakan variasi perjalanan di kalangan individu ke tempat
berkenaan. Jadi individu akan mengalami kos perjalanan yang berlainan untuk sampai ke tempat rekreasi tertentu berdasarkan tempat yang mereka, dari mana mereka pergi ke tempat tersebut lah. Untuk TCM ataupun travel cost method, kita menggunakan 3, iaitu cost, zone TCM daripada individu, dan TCM utility secara rawak. Langkah pertama adalah dengan menentukan satu set zone yang mengelilingi tapak, iaitu tapak dimasukkan dengan subjek lah. Ini mungkin dengan bulatan sepusat di sekitar tapak atau bahagian geografi yang agak logik, seperti kawasan metropolitan atau daerah sekitar tapak pada jarak yang berbeza. Untuk langkah kedua, mengumpul maklumat tentang bilangan pelawat dan bilangan lawatan yang dibuat pada setiap tahun. Untuk bagi kes ni kita ambil dari 2015 hingga 2020 statistik pelawat. Untuk langkah ketiga, kita buat satu jadual, iaitu bahagikan zon kepada 4 zon, dan antara kat jadual tu ada masa perjalanan, iaitu berapa jam untuk sampai, jarak perjalanan, harga tiket, dan dari populasi lah. Okey, untuk langkah keempat, kita dah tetapkan, iaitu harga tiket, sebab kita untuk ke sesi lama KTMB kita menggunakan kaedah, kita gunakan maklumat harga tiket yang sudah ditetapkan lah, makna dari harga tiket dari setiap zon ke KL Central dan dari KL Central ke KTMB. Untuk tiket dari KL Central ke KTMB harga tetap, iaitu RM12, tapi yang berbeza adalah kos dari stesen zon ke KL Central, iaitu kalau kita lihat pada jadual kiraan, zon B kos dia RM26, zon C RM35 dan zon D RM84. Jadi jumlah kos perjalanan berbeza di antara setiap zon. Dengan zon A, jumlah kos perjalanan adalah RM12, zon B RM38, zon C RM47 dan zon D RM96. Jadi kita akan kalikan dengan populasi kedatangan yang dari setiap zon purata, dengan nilai A sama dengan 144,000, B 304,000, C 282,000 dan D 284,000. Jadi totalkan dan nilai aset berjumlah 1,18,000. Okey, untuk yang kedua ialah TCM individu. TCM individu ialah merupakan pendekatan zon tapi menggunakan tinjauan daripada pelawat individu dalam statistik dan bukannya data dari setiap zon. Kalau macam tadi, sebelum ni ialah zonal, yang ni individu, terkolek melalui individu. Okey, kaedah ini banyak mengumpul data dan analisis yang lebih rumit tapi akan memberikan hasil yang lebih tepat. Tinjauan mungkin data yang kita ambil, contoh seperti lokasi rumah, sejauh mana mereka pergi untuk tempat tersebut, berkali datang, perjalanan, panjang perjalanan, sepanjang perjalanan tu perbelanjaan perjalanan untuk sampai ke lokasi. Untuk TCM yang ketiga ialah utility rawak. Utility rawak ni menggunakan maklumat pilihan, contoh untuk pergi menuju ataupun tak pergi, faktor yang menentukan tapak pilih yang mana, maklumat yang dikumpul mengenai kualiti tapak boleh juga nilai perubahan dalam kualiti yang dianggarkan. Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Magunah binti Sapri. Nama saya Muhammad Fazli Farhad bin Muhammad Fuzi, mewakili ahli kumpulan saya yang lain, antaranya Ahmad Nurul Husni bin Ghazali, Muhammad Zaid bin Rosali, Santia Rahman dengan Umi Najah Mahazir. Jadi saya mewakili ahli kumpulan saya yang lain akan membincangkan ataupun membentangkan tugasan yang telah diberikan yang dah diselesaikan oleh kumpulan kami, iaitu bagi penilaian bangunan bersejarah teratak Sabah. Penilaian aset bagi bangunan bersejarah teratak Sabah. Secara ringkasnya, teratak Sabah ni adalah satu muzium
bagi memperingati sastrawan bahasa Melayu iaitu Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zabba. Terletak Zabba ni terletak di Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Terletak Zabba ni terletak di atas lot 6124 Mukim Kuala Jempol, daerah Jempol, Negeri Sembilan. Tetapi tiada hak milik ke atas lot tanah ini, walau bagaimanapun ia telah dirizabkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan sebagai kegunaan awam. Terletak Zabba ini diuruskan oleh Lembaga Muzium Negeri Sembilan, dibuka setiap hari bermula daripada 10 pagi hingga 5 petang, dan cas fee untuk masuk ke terletak Zabba ni hanyalah RM5 lah bagi seorang individu dan percuma bagi kanak-kanak. Seterusnya, sedikit keterangan berkenaan dengan harta tanah subjek ataupun terletak Zabba ni. Berdasarkan lawak peksa yang telah dijalankan, rupa bentuk tanah bagi terletak Zabba ni adalah segi 4 tepat, hampir segi 4 tepat. Maksudnya bentuk dia agak cantik, dari segi dia punya pelan tapak dia tu. Rupa bentuk muka bumi adalah rata dan sama level dengan jalan utama. Seterusnya kita masuk ke bahagian bangunan dia. Terletak Zabba ataupun muzium ni lah kan, boleh jugalah dikategorikan sebagai bangunan kediaman, kerana seni bina bangunan ini adalah berasaskan kayu dan bercirikan rumah tradisional Negeri Sembilan. Terletak Zabba ni hanyalah satu bangunan sahaja, tetapi terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya adalah bahagian bibliografi, bahagian peribadi dia, bahagian pakaian, sudut umum dan multimedia ataupun perpustakaan lah. So pengunjung yang datang ke sini boleh pergi ke setiap bahagian ni untuk melihat sendiri barangan-barangan peribadi, pakaian dan sebagainya berkenaan dengan Pendeta Zabba ini. Kaedah nilaian yang digunakan untuk menilai bangunan ini adalah kaedah kos perjalanan ataupun travel cost method, TCM. Dalam kaedah kos perjalanan adalah satu pendekatan bagi menganggar permintaan terhadap sesuatu tempat sejarah dengan menggunakan variasi perjalanan di kalangan individu ke tempat berkenaan. Setiap individu akan mengalami kos perjalanan yang berlainan untuk sampai ke tempat tersebut. Tindak balat masyarakat terhadap variasi harga implisit untuk lawatan dapat dijadikan asas untuk menganggar nilai satu rekreasi ataupun bangunan bersejarah inilah, atau perubahan kualiti yang berlaku ke atas tempat berkenaan. Kaedah ini digunakan untuk memberi nilai ke atas sumber alam sekitar yang tidak diperdagangkan atau melalui kos yang dibayar bagi mendapatkan perkhidmatan rekreasi sebagai wakil harga kepada perkhidmatan yang diterima daripada sumber alam sekitar. Bagi menilai terletak Zabba ni menggunakan kaedah travel cost method, langkah pertama adalah dengan menentukan satu set zon mengelilingi sekitar tapak terletak Zabba kepada 4 zon berdasarkan jarak sesuatu tempat untuk ke harta tanah subjek ataupun terletak Zabba tersebut. Langkah kedua ialah dengan mengumpul maklumat tentang bilangan pelawat yang telah hadir sebelum-sebelum inilah. Mengikut jadual tu kita tengok purata kehadiran pengunjung ke terletak Zabba ni boleh dalam 9,000 ke 10,000 lah setahun. Langkah nilaian yang seterusnya adalah dengan menjadikan purata kehadiran pelawat mengikut zon ataupun jarak serta masa perjalanan yang diambil. Merujuk kepada jadual tersebut, telah dibahagikan kepada 4 zon A, B, C dan D. Masa perjalanan yang diambil, jarak perjalanan yang diambil, harga tiket adalah sama untuk semua pengunjung dan zon kedatangan. So berdasarkan daripada jadual tu kita dapat lihat pengunjung yang dalam lingkungan 20 km lebih ramai lah berbanding daripada pengunjung di zon D ataupun jarak perjalanan yang melebihi 120 km dengan hanya 2,500 sahaja anggaran kehadiran.
langkah terakhir untuk mendapatkan nilai aset bagi bangunan teratak Zabak adalah dengan mengira kos perjalanan mengikut zon ataupun jarak serta bilangan kehadiran zon penduduk untuk mendapatkan nilai zon dan seterusnya nilai aset bangunan tersebut. So, berdasarkan zon-zon yang telah dibahagikan daripada 4 tersebut, dengan masa perjalanan dan kos setiap kilometer berdasarkan jarak perjalanan tadi dengan anggaran kos perjalanan per meter adalah 60 sen. So total jumlah kos untuk satu perjalanan bagi zon A adalah 17, bagi zon B adalah RM34, zon C 68 dan zon D adalah RM102. Jadi ditambahkan dengan harga tiket dan didarabkan dengan zon penduduk, dapatlah nilai zon terbagi ke 44 zon tersebut dan total nilai aset bagi bangunan teratak Zabak adalah sebanyak RM763,500. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Prof? Seterusnya saya Muhammad Zaid bin Rosali akan meneruskan perbincangan bagi kumpulan kami bagi tajuk penilaian warisan ataupun heritage valuation. Berikut adalah outline bagi perbincangan saya. Yang pertama itu sejarah harta tanah itu, ringkasan, kaedah penilaian, keempat faktor yang dipertimbangkan dan seterusnya kelima adalah nilaian. Okay, tajuk yang pertama adalah sejarah harta tanah, iaitu Istana Bandar Jugrah ini dibina dan diasaskan oleh almarhum Sir Aladdin Sulaiman Shah, iaitu Sultan Selangor yang kelima. Istana ini dibina secara berperingkat pada penghujung abad ke-19 iaitu 1859 dan siap sepenuhnya pada tahun 1903. Ia berfungsi sebagai tempat bersemayam bagi kerabat diraja iaitu baginda Sultan sendiri bersama permaisuri iaitu Hajar Safiah. Istana Bandar juga dikenali sebagai Istana Temasya ataupun Bandar Temasya. Kenapa? Adalah disebabkan Sultan Aladdin dia menggunakan Istana Bandar ni sebagai satu tempat kerajaan untuk menjamu kepada rakyat-rakyat baginda. Tajuk yang kedua adalah ringkasan sejarah perkembangan Istana Bandar. Ianya bermula, kalau tengok tadi sejarah dia siap sepenuhnya adalah tahun 1905. Baginda bersemayam atau menduduki istana itu selama 35 ke 38 tahun. Selepas merdeka and then pusat pentadbiran kerajaan negeri Selangor telah berpindah ke Kelang dan seterusnya kepada Kuala Lumpur. Di situ didapat dilihatlah pada 1938 bangunan adalah kosong. Lepas tu dibaik pulih pada tahun 1990. Pada tahun 1997 telah digunakan sebagai pusat tahfiz dan juga pusat kraftangan daerah. Tapi akhirnya ditutup kerana satunya tidak mendapat sambutan dan juga pusat tahfiz telah membina kediaman pusat tahfiz itu sendiri. Dan seterusnya pada yang terkini iaitu pada setelah baik pulih and then sekarang adalah di bawah Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor iaitu PADAT dan ditadbir sehingga sekarang. Untuk bagi kaedah penilaian, pihak kumpulan telah bersepakat untuk menggunakan kaedah kos perjalanan ataupun travel cost method ataupun juga dikenali oleh TCM. Ia suatu pendekatan bagi menganggarkan permintaan kepada suatu tempat rekreasi dengan menggunakan variasi perjalanan di kalangan individu ke tempat berkenaan. Kaedah ini digunakan untuk memberi nilai ke atas sumber alam sekitar yang tidak diperdagangkan, iaitu melalui kos yang dibayar bagi mendapatkan perkhidmatan ataupun willingness to pay lah. Okey, seterusnya adalah tajuk yang keempat iaitu faktor yang dipertimbangkan untuk membuat penilaian. Yang pertamanya adalah langkah pertama adalah kita buat satu set zone lah yang mengelilingi Istana Bandar itu. Jika dilihat di rajah ni
kita telah memecahkan kepada 4 zon, iaitu zon A, B dan C dan D. Setiap zon ni kita menganggarkan jarak lebih kurang 20 km ataupun masa dia lebih kurang setengah jam lah. Jika dapat dilihatlah di zon A ni lebih kepada kawasan setempat, itu Bandar Banting, kawasan Jenjarum, kawasan Kampung Bandar sendiri, mungkin Banting Baru. Manakala di zon B dia keluar sedikit, tapi masih ada juga di dalam daerah Kuala Langat, tapi boleh menjangkau sampai ke Port Klang, Bandar Kelang, sampai ke Dengkil. Okey, untuk zon C sampai ke Tanjung Sepat, sempadan boleh ke sampai ke Putrajaya, Puchong, membawa ke area Selangor, mungkin Subang Jaya, Petaling Jaya, dan juga di kawasan Kapar. Untuk zon D kita boleh sampai ke Sepang, Nilai, Kajang, Semenyih, Kuala Lumpur, Sungai Buloh, Bandar Puncak Alam dan seterusnya kepada Jeram, Kuala Selangor. Untuk langkah kedua, kita terus mengumpulkan maklumat tentang bilangan pelawat dan juga bilangan lawatan yang dibuat pada setiap tahun. Dapat dilihat di rajah ini, berlaku peningkatan setiap tahun lah, daripada 2016 hingga ke tahun 2021, di mana 13,000 kepada 27,000. Ini anggaran yang untuk rekod yang 3 tahun kebelakang ni, kita dapat sahkan daripada Istana Bandar sekarang di bawah pentadbiran Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor ataupun dikenal lebih padat. Diorang dapat mengesahkan lah, tapi yang anggaran awal ni dia dapat, sebab sebelum tu dia di bawah pejabat tanah. So ini data daripada pejabat tanah. Agak sedikit mengejutkan, walaupun ketika tempoh kalau kita panggil pandemik COVID itu, anggaran tahun 2020 dan 2021 masih lagi berlakunya peningkatan. Itu agak mengejutkan lah. Tapi ini telah disahkan sendiri oleh pihak padat lah. Okey, langkah yang ketiga adalah kita daripada 4 zon tadi yang kita tetapkan, kita menentukan harga tiket adalah sama. Kita daripada jumlah tadi tu kita dapat tengoklah dia punya daripada jumlah lawatan setahun tu untuk ni. Kita dapat dilihat sinilah, zon A 5,000, zon B 6,000, C 8,000 dan D 7,500. Mengikut rekod daripada padat, anggaran kalau diorang buat daripada laporan kehadiran tu, dia dapat lihatlah daripada zon C dan zon D yang lagi tinggi lah. Maksud kalau tadi kita dapat lihat di zon C ni dia membawa kepada mungkin belah Shah Alam, Subang, boleh sampai ke Putrajaya, dan D ni boleh sampai ke KL lah. Berbanding dengan zon A dan zon B yang kira masih lagi kira kawasan tempatan. Kalau dapat rekod untuk makluman, Istana Bandar ni digunakan sebagai satu kawasan untuk pemfilman ataupun penggambaran lah. Sama ada movie ke ataupun orang kalau nak launching lagu tu, dia buat dia punya video klip pun dekat situ lah. Dan seterusnya langkah keempat, kita untuk mendapatkan nilai zon tu, daripada langkah ketiga ni kita tambah lagi ni, kita membuat satu anggaran lah. Maksudnya kos masa tu, kos perjalanan tu kita anggarkan RM10 setiap jam, manakala kos kilometer kita anggarkan 80 sen setiap kilometer. 80 sen ni kami ambil daripada kos daripada kaki tangan kerajaan lah. Maksud kalau dia nak claim mileage ataupun per kilometer, anggaran 80 sen digunakan. So kita darab lah, maksudnya untuk jumlah perjalanan kos ni, masa kos ni, contohlah zon A ni RM5, kita campur dengan RM16 jadi RM21.
harga tiket dan kita daratkan dengan inilah. So kita dapat nilai zon dia sebanyak 115,000. Begitu juga dengan zon yang lain lah. So jumlah keseluruhan adalah nilai aset adalah 1.544 juta lah. Ini kita menggunakan kaedah travel cost method lah, ataupun TCM. Okey, seterusnya adalah nilaian. Seperti mana yang tadi dimaklumkan, kita menggunakan kaedah travel cost method. Kita menganggarkan nilai aset sebanyak 1.544 juta. Okey, itu saja daripada kumpulan kami, Prof. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kekhilafan. Mungkin sepanjang pihak kami, kumpulan kami membuat penilaian mungkin tidak betul ataupun apa. Sesungguhnya yang buruk tu datang daripada kami, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.